Didik TV KPM. Baiklah murid-murid semua, hari ini dalam slot menengah atas kita belajar mata pelajaran sains dan tajuk kita Sistem Penentu Sejagat ataupun GPS. Kita selalu dengar GPS ni kita gunakan di aplikasi telefon dan kita gunakan untuk mencari jalan, sesat semua tu kan. Tapi apa lagi kegunaan GPS ya rakan-rakan semua? Jom kita tanya Cikgu Abdullah. Cikgu, silakan. Apa yang kita gunakan GPS ni untuk apa Cikgu? Ya, itu memang soalan yang memang saya nak tunggu-tunggu sebab ini adalah slot yang berkaitan tentang kegunaan GPS. Oh, kebetulan. Kebetulan. Okey, Cikgu. Jom kita mulakan. Jom kita tengok kepada kegunaan GPS ataupun sistem penentu sejagat. Okey. So, secara umumnya kita tengok kepada kegunaan, pastilah bila kita sebut daripada awal tadi sehingga sekarang, tujuan sistem penentu sejagat ni ataupun GPS adalah tujuannya adalah untuk navigasi dalam pelbagai jenis pengangkutan. Macam kita gunakan dalam sistem pengangkutan darat, angkasa pun pakai GPS juga. Angkasa pun pakai? Pakai. Dan juga pengangkutan air dan juga pengangkutan udara. Cuba bayangkan, Fika, kapal terbang mestilah dia pakai GPS juga. Nak tentukan kedudukan kan? Betul. Dan dia sangat penting kerana dalam sistem navigasi ni, masa dan lokasi itu adalah dua perkara yang sangat-sangat penting. Dan kita dapat tentukan giliran. Sebagai contoh, kalau macam kenderaan darat tak jadi masalah sangat. Tetapi untuk udara, kita perlukan masa yang tepat. Kita nak tentukan giliran kapal terbang mana yang akan mendarat terlebih dahulu. Itu yang penting kan? Betul Cikgu, sebab dia tak ada jalan kat atas tu. Tak ada jalan kat atas kan? Tetapi disebabkan oleh kedudukan lokasi dan juga masa yang tepat, sistem kawalan boleh merancang kapal terbang mana yang boleh mendarat dulu, yang sampai dulu. Okey, kapal terbang A, okey awak boleh mendarat. Diikuti dengan kapal terbang B dan seterusnya. Itu kegunaan yang pertama. Sistem navigasi. Dalam kita pula, macam saya terangkan tadi, kita nak merancang perjalanan daripada rumah ke satu lokasi jadi lebih mudah. Disebabkan oleh adanya sistem penentu sejagat ini, kita boleh rancang. Kalau kita nak pergi, okey, kita boleh tahu dah berapa anggaran masa untuk sampai. Saya datang tadi pun saya buka GPS. Okey. Begitu penting ataupun begitu mudah dan memang menjadi satu keperluan. Ya, Cikgu. Faham. Okey. Dan yang kedua, dalam sistem penentu sejagat ni, selain daripada sistem navigasi, kita juga gunakan dalam penetapan jam global ataupun tempatan yang piawai ataupun selaraslah. Kita boleh selaraskan masa di seluruh negara. Macam sekarang, kita tak ada isu lambat lagi kan puasa kan? Beberapa lagi. Tapi kita biasanya kita akan tunggu waktu berbuka puasa, betul? Betul. Waktu berbuka puasa tu kita tak boleh lewat walaupun 1 saat. Tapi waktu lain tak begitu alert sangat. Tapi waktu berbuka puasa tu kita memang kita palinglah rasa masa tu lama menunggu-nunggu nak bergerak, kan? Betul. Tapi disebabkan oleh itu, sebelum wujudnya sistem GPS ni, masa tu kita tak tepat. Dia bergantung kepada lokasi. Tapi disebabkan oleh sistem GPS ini, so kita dapat tentukan masa tu dalam keadaan yang selaras ataupun piawai. Itu dalam bidang buka puasa. Itu dalam kehidupan seharian lah. Tetapi dalam sistem telekomunikasi, telefon kita mempunyai masa yang sama. Kita tengok kita telefon tu pada waktu sekian kita akan ada masa, minitnya, jamnya, minitnya, saatnya. Semua selaras. Semua selaras. Itu telekomunikasi. So kita boleh gunakan waktu yang sama. Dalam sistem pengangkutan tak perlu kita cakap lah kan. So penentuan masa itu penting. Dan juga dalam bidang sains pun, sebagai contoh, jika berlaku bencana alam, letusan gunung berapi, pada waktu tu kalau masa sama, so kita akan tahu waktu bila berlaku dan kita boleh menjangkakan gempa bumi, biasanya akan datang tsunami kan? Disebabkan masa tu tepat, so kita dapat anggarkan masa bencana ataupun tsunami itu akan datang pada anggaran masa tertentu.
So kita dapat menyelamatkan nyawa apabila berlakunya bencana alam seperti itulah. Kita akan cuba untuk. Tapi kita masih mencubalah. Kita akan jadi lebih baik daripada semasa ke semasa lah. Sistem ni dia perlukan penambahbaikan. Itu yang buat masa sekarang ini adalah teknologi yang kita ada yang membantu dalam kehidupan seharian kita. Okey, faham cikgu, faham. Faham okey. Jadi ya cikgu. Oh, seperti, sampailah ke kuis kita. Ya, kan saya suka kuis kan. Ya betul. So saya bagi kuis lah kepada Fika. Okey. Jadi saya dah terang. Okey. Fika pun dah faham. So apakah kegunaan GPS ataupun sistem penentu sejagat ni? Okey, ni cikgu baru sebut. Jadi masih segar di pemikiran saya. Yang pertama untuk penetapan jam global. Okey, betul. Satu lagi? Satu lagi ataupun orang kata tempatan yang piawai. Betul. Global dan juga tempatan yang piawai. Betul. Itu adalah salah satu kegunaan GPS. Betul? Okey, cikgu. Jadi 1 bintang untuk Fika lagi. 1 bintang. Okey, kejap lagi. Saya nak fokus kepada ni. Yang ni saya nak bagi soalan kebat sikit. Soalan agak panjang. Tengok Fika boleh jawab ataupun tidak. Okey. Okey, soalannya. Apakah faedah pemberitahuan tentang kemalangan jalan raya dalam yang berlaku dalam aplikasi navigasi seperti Google Map kepada pengguna jalan raya jika pengguna jalan raya tersebut? Okey. So, apa faedah dia? Okey, cikgu. Yang ini memerlukan sedikit okey, saya rasa di sini faedahnya supaya mereka yang akan menuju ke tempat kemalangan tu akan memberhenti atau memperlahankan kenderaan mereka. Yang lain yang lebih jauh sikit tu boleh bersedia untuk mencari laluan alternatif dan supaya kesemua pengguna jalan raya lebih berhati-hati melalui kawasan tersebut. Jangan bukan kita lalu untuk tengok sahaja tetapi untuk mengelak supaya kita pun selamat. Berhati-hati. Betul cikgu? Betul. Wah, saya teka je. Iya, itulah sebab soalan ni dia soalan dalam bentuk kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi kita memerlukan kita berfikir apakah faedah jika kita dapat tahu maklumat jika berlaku kemalangan. So apa yang perlu kita buat? So Fika dah bagi jawapan yang betul. Iaitu dengan cara kita boleh mengurangkan kelajuan. Kita dah tahu depan tu ada kemalangan kan. So kita boleh kurangkan kelajuan. So bagi yang dah belum masuk jalan tu lagi, so dia boleh cari jalan alternatif. So itu adalah jawapan yang betul juga. Okey, itulah yang sebenarnya kita menghadapi dalam suasana kesesakan jalan raya zaman sekarang ya, banyak kereta cikgu, sangat-sangat membantu sistem navigasi ni cikgu. Ya, memang kita sarankan supaya bagi yang belum menggunakan sistem navigasi itu, kita gunakan. Dia adalah salah satu daripada kemudahan dan juga keperluan yang zaman sekarang. Okey, cikgu. Dan satu lagi soalan sebelum kita ke kesimpulan ya, cikgu, saya ada pertanyaan yang tertanya bermain di fikiran saya. Bagaimana sistem GPS ni dia menentukan secara tepat mengenai masa dan lokasi, orang kata ketentuan masa tu sebab jarak ya cikgu. Dari jarak yang pertama ke jarak terakhir tu dia kira macam mana tu cikgu? Okey. Itu soalan yang bagus, Vika. Okey. Untuk sistem GPS ni nak menentukan sebagai contoh macam kemalangan tadi kan. Kita bergerak tetapi pada masa yang sama kita dapat maklumat tentang kemalangan pada waktu itu. Maksudnya dia berlaku sangat pantas. Maklumat tu dimasukkan. Okey, yang pertama sekali sistem GPS ni dia bergantung kepada banyak faktor lah. Antara faktornya adalah sistem satelit lah. Sistem kawalan, segmen kawalan tadi. Dia akan hantar maklumat. Tapi maklumat tu datang daripada mana? Datang daripada pengguna aktif. Orang yang menggunakan tu, dia akan berinteraksi. Dia akan hantar maklumat berlaku kemalangan. Ada juga jalan tu dia ada sensor jalan. So dia boleh hantar juga yang lebuh raya tersebut, dia boleh hantar maklumat tu kepada sistem GPS ni. Dan sampai ke pengguna yang lain. Sampai dia akan berkongsi kepada pengguna lain supaya memaklumkan bahawa berlaku kemalangan. Dan seperti yang Fika sebutkan tadi, bila kita buka aplikasi navigasi, so kita boleh menganggarkan masa daripada satu tempat ke tempat tu.
kita katakanlah kalau orang-orang tua sebelum ni, Ya. orang-orang dulu selalu gunakan kita nak ke tempat ni lebih kurang dalam sejam setengah kan. Dia anggarkan seperti itu tapi tak anggaran mengambil kira kesesakan dan sebagainya. Betul. Tetapi sistem navigasi ditentukan secara Menyeluruh. menyeluruh. Hampir tepat. Maksudnya jika ada pada waktu tersebut ada kesesakan, so dia akan anggarkan masa tu jadi lebih panjang ataupun dia sarankan untuk jalan alternatif. Wah, kebaikan menggunakan sistem navigasi. Baiklah cikgu, sebentar tadi bagi kuis yang ke-8, adakah saya dapat lagi satu ganjaran ataupun lagi 10? Lagi 10. Tak muat? 1, 2, 3. Banyak dah. Dah banyak Kita bagi cukup 10, Fika. Okey, Boleh. Tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Okey, cikgu, boleh tak kita dapatkan sedikit kesimpulan dari Cikgu Abdullah bagi kelas kita pada hari ini? Okey, so kesimpulan daripada pembelajaran kita daripada awal sehingga akhir, so kita boleh simpulkan bahawa sistem penentu sejagat ini iaitu GPS adalah satu sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa. Ingat lokasi dan juga masa. Dua perkara yang penting. Ya. Dan dia kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Dia tak kira masa, tak kira cuaca apa, so dia akan hantar juga maklumat tu kepada pengguna. Dan sistem penentu sejagat ini merupakan sistem yang menggunakan satelit khas yang dia berpusing ataupun mengelilingi bumi dalam orbit separuh segerak bumi. Wah, Bagus. tak ingat tu. Yang mengorbit selama 12 jam. Dan ada 3 segmen yang perlu kita ingat, iaitu segmen kawalan, segmen angkasa dan juga segmen pengguna. Dan untuk GPS, kita ada 4 satelit untuk menentukan menentukan kedudukan koordinat pada sudut 15 darjah atau lebih daripada paksi ufuk untuk menentukan semua lokasi di bumi. Semua lokasi di bumi boleh ditentukan dan antara maklumat yang dihantar dalam bentuk format dua format iaitu DMS dan juga DD. Okey. Dan kegunaan GPS macam saya kata tadi adalah tujuan navigasi dan juga tujuan penentuan masa, jam, global dan juga tempatan yang selaras. Okey, itulah sahaja daripada saya. Okey, cikgu, baiklah. Dalam kelas kita ini juga kita ada banyak kuis sepanjang dari awal sampai akhir, cikgu. Jadi bagaimanakah prestasi saya sepanjang kelas ini, cikgu? Alhamdulillah, apa yang saya boleh katakan daripada situ bukti pun kita dah ada, iaitu 10 bintang, Fika. Nak bundakan ke 100 tak, cikgu? 10. 10. Kalau kata kita bahagi ke peratusannya, boleh dikatakan memang 100% lah kerjasama dan juga jawapan pemahaman daripada Fika. Terima kasih, cikgu. Wah, terbaik. Terima kasih, cikgu. Dan tentunya mereka yang mahu membuat ulang kaji mengenai sistem penentu sejagat ni, di manakah mereka boleh melayari, cikgu? Okey. Kita boleh layari portal Delima untuk kita belajar lagi. Bukan setakat tajuk ini saja, tajuk lain juga kita boleh melayari portal Delima. Okey, Cikgu Abdullah, terima kasih kerana berkongsi ilmu pada hari ini dan juga tak lupa kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Aida. Terima kasih kepada anda semua setia menonton Didik TV ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Bye.